أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kekuatan, diberikan kesihatan, kita berikan kita peluang untuk meneruskan hidup pada hari ini. Dan Alhamdulillah hidup pada hari ini mestilah kita sentiasa merasakan kewajipan kita untuk sama-sama mendekatkan diri dengan Allah. Kerana mendekatkan diri dengan Allah itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang paling penting. Ataupun kita nak sebut sini yang paling penting, iaitu kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Jadi segala yang kita lakukan dalam hidup ini mesti mendekatkan diri dengan Allah. Kalau kita makan mendekatkan kita dengan Allah. Kalau kita minum mendekatkan kita dengan Allah. Kita bermain, riadah, bermain itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan apabila kita melihat sesuatu, kita melihat makhluk Allah, kita melihat bumi, langit, kita melihat kawan-kawan, melihat anak-anak, melihat apa sahaja di depan kita. Bila kita tengok, kita melihat, kita nak gunakan panca indera kita itu ataupun mata kita sentiasa dalam keadaan kita mendekatkan diri dengan Allah. Ini kita tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak sebutkan di sini bahawa salah satu perkara yang paling penting di dalam kehidupan di akhir zaman ialah kita sentiasa merasakan bahawa kita dikelilingi oleh sistem yang jahiliyah. Kita dikelilingi oleh suasana-suasana jahiliyah, suasana yang gelap, yang terputus daripada Allah. Jadi kita nak rasa bahawa kita sedang dikelilingi oleh sistem hidup Al-Masih Dajjal, sistem hidup syaitan. Dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang ada pada perancangan-perancangan mereka biiznillah. Jadi sebab itulah apabila kita nak duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita kena sentiasa sedar. Sentiasa sedar. Kita dalam keadaan sentiasa sedar. Dan apa yang kita nak sedar iaitu bahawa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita buat, kita nak bebaskan diri kita daripada cengkaman kelalaian. Cengkaman kita kata sistem yang melalaikan kita, sistem yang melupakan kita pada Allah. Ataupun paling kurang kita nak kena rasa bahawa kita berada di dunia. Di dunia ini ibaratkan kita sedang bermimpi, berada di alam mimpi. Alam yang sebenar hidupnya ialah di akhirat. Jadi orang yang sedar maka dia akan melihat sesuatu dan dia cuba memerdekakan, melepaskan diri dia daripada cengkaman-cengkaman dunia yang ada. Jadi maka dijadikanlah matanya melihat sesuatu bersama iman. Mata melihat bersama iman. Telinga mendengar bersama iman. Lidah bercakap bersama iman. Jadi kita kata perbuatan kita lakukan bersama iman. Jadi maknanya segala yang kita lakukan itu hendaklah kita ikat dengan al-iman. Iaitu kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terikat dengan hari akhirat. Maka bila mata melihat, maka kita nak melihat dengan pandangan iman. Kita bukan hanya melihat dunia yang ada di depan kita, bukan hanya melihat fizikal yang ada di depan kita. Kita bukan hanya melihat
manusia yang ada di depan kita, tetapi kita melihat yang sebenarnya pencipta kepada dunia, pencipta kepada manusia. Ini namanya melihat dengan pandangan iman. Jadi bila kita melihat dengan pandangan iman, maka jadilah mata kita itu beramal. Maka jadilah mata kita itu berzikir. Jadi kita melihat dengan pandangan iman. Kita mendengar dengan pandangan iman, dengan pendengaran iman. Maknanya bila kita mendengar, kita nak rasa bahawa segala yang kita dengar itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kekuasaan Allah, penciptaan Allah, daripada kebesaran Allah, daripada keindahan, jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendengar dengan iman. Jadi apabila kita meneruskan kehidupan kita dalam keadaan terikat dengan al-iman, sama ada iman pada Allah ataupun beriman pada hari akhirat, maka pada ketika itu kita akan mendapati diri kita ni sentiasa dalam keadaan berzikir. Inilah yang disebut sebagai az-zikru ataupun zikir daimun. Orang yang sentiasa dalam keadaan berzikir. Az-zikir ad-daim. Zikir yang berterusan. Jadi orang yang hatinya telah terikat dengan Allah, hatinya telah merasai bersama Allah, hati dia. Hati dia dah mula merasai kewujudan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Maka bila dia melihat, hati dia rasa, dia melihat dengan pandangan, dengan kuasa Allah. Allah izin dia melihat. Maka dia melihatlah sesuatu dengan pandangan iman. Dan dia melihat sesuatu yang dia ada di hadapan dia, ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan. Allah jadikan. Allah yang maha berkuasa. Jadi, maka dia jadilah dalam keadaan orang yang sentiasa berzikir. Baru kita boleh nak amal ayat apa? Ayat yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Baru kita boleh amal ayat ni. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yang bijak, iaitu mereka yang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, sentiasa berzikir. Allazina yazkurunallah. Macam mana kita nak berzikir ketika berdiri, duduk, baring? Macam mana kita nak berzikir ketika kita tengah diam, ketika tengah makan nak zikir? Macam mana kalau orang ingat zikir tu sebutan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita ingat zikir tu hanya sekadar lidah, itu lidah yang berzikir. Zikir mestilah bermula dengan ma'iyatullah. Kita ada perasaan dalam hati kita. Hati kita merasai. Merasai bersama Allah. Ini sebagai mukadimah lah nak sebut kat sini. Dan kita sama-sama nak merasai syukur pada Allah. Kita nak kena rasa begitu. Kemudian kedua, kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari Jumaat ni kita kena banyakkan selawat. Selawat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita perbanyakkan. Paling kurang sallallahu ala Muhammad, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Tapi kita banyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikutlah kemampuan kita. Ataupun kita nak baca selawat Ibrahim ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kita nak tambah Sayyidina pun boleh juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ulang-ulang. Jangan nak banyak. Jangan banyak. Jangan kita kata saya nak 1,000,000 kali. Saya nak 1,000 kali. Jangan. Itu maknanya kita mementingkan
kuantiti. Kita nak kualiti. Jadi kita baca perlahan pun tak apa. Mungkin kita baca 10 aja, boleh dapat 10 aja, tak apa. Itu yang kita mampu. Tapi jangan baca dengan lalai. Baca dengan kasih sayang. Kita rasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dah ada makna. Kan dalam hidup kita ni kita rasa sayang. Bila baca makin sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita kata sayang? Bila kita ingat Allah, kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab itulah kita betulkan tajdid iman kita. Sentiasa tajdid iman kita. Baiki iman kita. Tajdid niat kita. Jadi sebab tu saya nak patah balik tadi. Bagaimana Allah gambarkan kepada kita. Macam mana kita nak berzikir daimun. Az-zikru ad-daimun. Az-zikra ad-daimun. Zikir yang daim. Zikir yang berterusan. Apabila kita mula merasa dalam hati kita, Allah bersama kita. Dan kita rasa mula merasakan bahawa Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dan kita rasa mula kita sayang Allah. Ini penting. Ini yang perkara yang paling inti kepada berzikir. Inti kepada zikrullah bukan kita sekadar sebut-sebut aja, tapi sebenarnya inti kepada zikrullah ni kita rasa sayang pada Allah. Kita rasa Allah sayang kita. Ini yang paling susah ni. Tapi ini yang paling penting. Bila kita rasa sayang pada Allah, sampai peringkat kita nak ingat dia. Kita nak beramal. Kita nak melaksanakan taat pada dia. Dan sebab tu zikir ni mula dengan sayang. Macam mana nak sayang? Kita kena berfikir. Berfikir. Fikir apa nikmat Allah bagi kat kita. Tuan-tuan cubalah fikir satu hari. 1 saat. 1 hari tu fikir. Apa nikmat yang Allah bagi pada kita. Fikir 1 cukup. Mula dengan 1 hari kita fikir tentang mata. Contohlah mata. Fikir, bayangkan kalau Allah ambil mata aku ni. Tak boleh melihat wajah anak-anak, isteri, suami. Tak boleh nampak wajah keluarga. Tak boleh nampak wajah kawan-kawan. Nak baca pun susah. Kena pakai tangan. Tangan pula tak berapa elok sangat. Kencing manis agaknya dah kebas-kebas tangan pun dah tak boleh rasa. Baca pun dah tak boleh. Bayangkan, nikmat mata je. Kalau orang yang buta, fikir nikmat telinga. Boleh mendengar. Orang yang buta mata, telinga pun pekak, fikir nikmat yang lain pula. Nikmat hati. Orang selalunya matanya bersih daripada dosa. Dia tak ada dosa mata. Tak ada dosa telinga. Hati dia bersih. Sebab tu orang buta ni sensitif. Dan orang buta sensitif. Kalau orang tu orang buta dan orang buta dan pekak, dia lagi sensitif hati dia. Allah cabut nikmat mata, Allah cabut nikmat telinga, rupanya Allah nak bagi nikmat hati. Hatinya sensitif. Dia boleh melihat dengan hati dia. Ini satu benda yang susah kita nak faham dengan fizikal. Dia boleh melihat dengan hati dia. Saya pernah jumpa dengan seorang Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Allah izin matanya kena seksa teruk buta, matanya buta. Tapi bila dia salam dengan kita tu, bila dia peluk kita tu, dia boleh tahu kamu ni overweight, dia kata. Kamu ni makan lebih ke? Tidur banyak ke? Dia kata kamu ni berat badan kamu sekian-sekian. Kemudian dia kata tinggi kamu ni sekian-sekian, ni overweight, dia kata. Dia boleh cakap macam itu. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah masih lagi hidup, bekas pengurusi Rabitah Ulama Palestin. Jadi kadang-kadang matanya tak nampak, tapi Allah bagi hatinya lebih sensitif, lebih peka. Mungkin dia boleh melihat apa yang kita tak boleh nampak. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, bermula zikrullah dengan hati. Hati kena bersih. Hati kena bersih. Kemudian hati kena rasa sayang Allah. Hari ni assignment pada kita sama-sama lah. Assignment kita, tugasan kita. Tugasan kita dalam masa seminggu ni. Kuliah kita akan sambung hari Senin insya-Allah. Hari Sabtu Ahad saya ada tugasan, kita tak boleh buat duha. Duha tak boleh buat hari Sabtu Ahad ni. Hari Senin insya-Allah sambung. Yang sebab sini tuan-tuan, kita dalam 2-3 hari ni kita nak timbulkan perasaan sayang pada Allah. Sayang pada Allah ni sehingga kita boleh ingat dia. Kita boleh teringat pada dia. Sayang pada Allah sehingga menangis, air mata keluar, mengalir air mata. Selagi kita rasa sayang pada Allah tapi air mata kita tak boleh mengalir, maknanya hati kita keras. Itu memang kebiasaan yang berlaku. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah kita tengok yang ini. Jadi bila kita dah mula melihat dengan iman, memandang dengan iman, mendengar dengan iman, bercakap atas dasar iman, melakukan satu atas dasar iman pada Allah. Kita melihat sesuatu, kita melihat bukan perkara itu, kita melihat yang menjadikan. Allah yang mendatangkan perkara itu. Kita melihat anak-anak kita,
Allah yang menjadikan anak-anak kita. Allah yang mendatangkan anak-anak kita. Kita lihat makanan, minuman. Allah yang bagi rezeki pada kita. Hati kita rasa. Tak payahlah cakap dengan orang fizikal, tak payah cakap. Hati kita rasa. Nembok makanan datang, isteri kita katakan hidang kita makanan ataupun kita pergi kedai. Tengok makanan, nombor satu kita nampak Allah bagi kita makan. Hati rasa. Ini ingat Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, siapa-siapa yang telah masuk dalam hatinya perasaan ma'iyatullah, maka dia akan berzikir pada Allah tanpa henti. Tak boleh sekat dah. Lidah dia dipotong pun dia boleh berzikir. Matanya dibutakan pun dia boleh berzikir. Telinganya dicocok. Macam Syekh Abdul Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Salah seorang yang pernah sempat saya bersama dengan dia. Salah seorang yang pernah memimpin halaqah usrah masa belajar-belajar dulu. Sama-sama dengan dia, Naqib. Buta, telinganya pekak. Dimasukkan ulat, pekak telinga dia. Pekak telinga dia. Tapi zikir dia, ingat Allah dia luar biasa. Jadi sebab sini, apabila hati telah mula terikat dengan Allah, rasa sayang pada Allah, merasai bersama Allah, maka automatik yang lain akan zikir pada Allah. Maka jadilah allazina yazkuruna Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sentiasa berzikir pada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Sentiasa ingat Allah. Ini latihan. Ini al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman adalah mereka yang sentiasa dalam keadaan bersama Allah. Ini kita dah bincang dah dalam siri pertama dan yang kedua. Cuba tengok balik, review balik bagaimana yang konsep-konsep secara umum yang kita sebutkan. Hari ini kita nak sambung sikit tuan-tuan rahmat Allah dengan perkara yang kita sebut sebagai wasilah yang paling penting. Ini perkara yang pertama yang mesti menerangi, menjadi pancaran iman dalam hati kita, iaitu kembali kepada Quran. Kalau kita nak bersama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak selamat di akhir zaman, nak menjauhkan diri kita daripada Al-Masih Dajjal, tenteranya, pengaruhnya, serangannya, maka hendaklah kita memasukkan cahaya Al-Quran dalam hati kita. Kerana cahaya Al-Quran inilah mujizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua kita. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini mukjizat, yang mana sekiranya cahaya Al-Quran ada dalam hati kita, nombor satu, dia akan mencetuskan iman. Dia akan mencetuskan iman. Nombor dua, dia akan mencetuskan amal soleh. Amal soleh akan terlaksana. Nombor tiga, dia akan mengembangkan, meningkatkan amal soleh tadi, sehingga menyebabkan dia boleh istiqamah. Istiqamah. Hari ini kita tak boleh istiqamah. Kenapa kita tak boleh istiqamah? Kita boleh sembahyang tarawih 20 rakaat dalam bulan Ramadan. Masuk Syawal nak buat 4 rakaat pun susah. Sakit. Bulan Ramadan 30 hari kita puasa. Bulan Syawal nak puasa 6 hari pun tertangguh-tangguh. Tak dapat. Alasan banyak orang buka open house. Itu bukan alasannya. Sebenarnya antara perkara yang masih tidak ada di dalam kita yang menyebabkan kita tidak boleh istiqamah ialah cahaya Al-Quran belum masuk dalam hati kita. Cahaya Al-Quran belum masuk dalam hati kita. Bila cahaya Al-Quran, mukjizat Al-Quran belum masuk dalam hati kita, maka kita tidak boleh nak memperkembangkan amalan kita. Amal kita terhenti-henti. Sekejap tinggi, sekejap rendah. Sekejap tinggi, sekejap rendah. Sekejap sembahyang khusyuk, sekejap sembahyang tak khusyuk. Sekejap boleh zikir, sekejap tak boleh zikir. Kenapa? Kerana hati kita masih kosong. Ya, sebab itulah kita telah berbincang semalam, kita sambung sikit perbincangan kita. Yang pertama sekali yang saya nak sentuh pada pagi ini ialah kita perlu kembali kepada Al-Quran. Kita ulang sikit, kita ulang sikit tajuk. Apa maksud kembali kepada Al-Quran? Kenapa kita kena kembali kepada Al-Quran? Dialah mukjizat yang akan mencetuskan al-iman wal-amal. Nombor satu, dia akan mencetuskan iman. Jadi Al-Quran ni bukannya main-main. Dia bukan sekadar bacaan jampi, kita nak alau jin. Boleh tak alau jin dengan Quran? Boleh, insya-Allah. Boleh tak rawat sakit dengan Al-Quran? Boleh, insya-Allah. Boleh. Boleh tak belajar sejarah, belajar sains dengan Al-Quran? Boleh. Tak ada masalah. Tapi itu bukan cetusan yang kita nak. Sebab tu hari ini ramai orang belajar Quran tapi dia masih lagi menentang Quran. Dia meninggalkan Quran dalam kehidupan dia. Tak boleh nak amal.
Kenapa? Sebab dia tidak memahami bahawa Al-Quran itu adalah pencetus iman dan pencetus amal. Dan kemudian dia boleh mengembangkan amal. Amal akan berkembang dengan tarbiyah Al-Quran. Maka apakah maksud kembali kepada Al-Quran? Kembali kepada Al-Quran bukanlah maksudnya kita memperbanyakkan bacaan kita, hafal kita, tetapi maksud kita kembali kepada Al-Quran itu ialah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai apa yang digambarkan sebagai sumber hidayah. Mengembalikan Al-Quran sebagai nilai yang sebenar, iaitu Al-Quran sebagai wasilah, jalan Rabbani, jalan menuju kepada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah, untuk merawat, membersihkan, penawar kepada hati kita, penawar kepada kehidupan kita, untuk menjadi sebagai penilai. Maka kita nak menilai sesuatu dengan standard Al-Quran, untuk menjadi sebagai islah, perubah, untuk merubah diri kita. Dan sebab itulah kita katakan mengembalikan Al-Quran, kita nak kembali kepada Al-Quran. Itu maknanya apa? Maknanya bukan hanya sekadar kita membaca, menghafal, tetapi sebenarnya ialah kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan kita, yang pertama sekali, kita meluangkan masa yang sebanyaknya. Saya dah sebut dah. Kita luangkan masa yang sebanyak mungkin, sebab Al-Quran inilah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Hidup bersama Al-Quran. Malahan kita tengok di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, hadis ni jarang kita dengar. Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana apabila seseorang tu telah melintasi pintu syurga. Telah melintasi pintu syurga. Maknanya dah masuk dalam syurga. Ini golongan orang yang dah masuk dalam syurga. Maka tingkatan seseorang di dalam syurga Allah tergantung sejauh mana dia menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Bukan sejauh mana dia berceramah. Cakap tapi tak buat pun. Bukan sejauh mana dia klaim aku Muslim tapi tak buat pun. Tidak beramal pun. Jadi sejauh mana Al-Quran itu dibaca, dihafal, dan kemudian yang paling penting sekali dihayati, diamalkan, maka tingkatan dalam syurga itu bergantung kepada itu. Sebab itulah kalau ada anak-anak kita yang hafal Quran, anak-anak kita yang menghayati Quran, mak ayah tadi akan dapat juga syafaat, akan naik juga darjat dia. Jadi hari itu, sebab itu ramai orang hantar anak-anak ke tahfiz. Baik, jadi sebab itulah apabila kita kata mengembalikan diri kita kepada Al-Quran, maka kita nak kembali menetapkan Al-Quran menjadi sebagai sumber yang paling utama dalam hidup kita. Maknanya belum minum air lagi, belum makan sarapan lagi, kita dah jumpa Quran dulu. Bangun-bangun, lepas kita istighfar, lepas kita ingat Allah, sebelum buat apa lagi, kita baca Quran sikit. Tak banyak pun sikit. Satu ayat pun tak apa. Tadabbur Quran. Baik. Jadi untuk kita nak meletakkan Al-Quran sebagai sumber utama, bukannya suplemen, bukannya option, bukannya pilihan, sumber utama. Kita dah bincang dah pada siri yang lepas. Maka hendaklah kita meluangkan masa kita sebanyak yang mungkin. Kita meluangkan masa kita sebanyak yang mungkin. Kemudian kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Baik, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Menyibukkan diri dengan Al-Quran ni saya akan cerita sekejap lagi. Saya akan hurai sekejap lagi. Jadi kita kena melapangkan, meluangkan masa kita dengan Al-Quran semaksimal yang boleh. Semaksimal yang boleh. Jangan kita kata cukuplah waktu lepas maghrib baca sikit, lepas subuh baca sikit. Kita ingat nak baca sikit-sikit tu. Tapi kita bila ada peluang baca, kita baca. Bila ada peluang kita ambil dia, kita baca, kita tadabbur dia, kita baca tadabbur dia. Maknanya kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan menyibukkan diri Al-Quran, saya sebut tadi, istilah ni saya akan cerita sekejap lagi. Apa makna menyibukkan diri kita dengan Al-Quran? Jadi maknanya kembali pada Al-Quran, kita meletakkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam hidup kita, dan kemudian kita meluangkan masa sebanyak mungkin. Ini orang Al-Mahdi ini, orang yang mendapat hidayah ni, orang yang meluangkan masa semaksimal yang mungkin. Semaksimal bukan maknanya dia tak buat kerja lain. Buat kerja lain. Buat kerja lain macam mana yang diperlukan, tetapi dia tidak meninggalkan Quran. Dan kemudian dia mengkhususkan waktu. Dia ada waktu khusus dengan Al-Quran. Kalau kita bekerja, mesti ada waktu khusus di office. Contohnya, 8 jam ke 5 jam ke berapa jam di office. Maknanya penting kerja tu kita terpaksa pergi office 8 jam contoh. Full time.
Maka kita mengkhususkan waktu untuk bekerja, office, 8 jam. Itu menunjukkan kita mengutamakan kerja. Ataupun kita berjumpa, meeting. Meeting mesti kita kata sekali seminggu, sekurang-kurangnya meeting. Sekurang-kurang meeting seminggu sekali, contoh. Maka kita kata mengutamakan organisasi. Maka mengutamakan Al-Quran, mesti ada satu waktu khusus untuk Al-Quran. Ini nak kembali kepada Al-Quran, mesti ada. Kalau tidak, kita ni tak boleh nak jadi Al-Mahdiyin, tak boleh. Kita berangan-angan sahaja. Jadi mengkhususkan waktu bagi kita setiap hari. Dan kemudian kita menyediakan, bukan saja waktu, sediakan waktu tu sunyi daripada gangguan. Janganlah waktu ada banyak gangguan pula. Orang bercakap-cakap, tengah orang tengah ni, waktu yang tak ada orang, sunyi. Waktu yang mana kita akan dapat mengambil faedah daripada pengajaran Al-Quran. Ini maknanya kita kembali pada Quran. Kita kena ada waktu khusus, kemudian waktu itu pula, waktu spesial itu sunyi. Tanpa gangguan. Yang mana apabila kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran tadi, maka kita boleh menangis bersama Al-Quran. Kita boleh bercakap bersama Allah. Kita boleh berdoa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bukan hanya sekadar kita menyediakan waktu yang sunyi, yang boleh kita mengambil pengajaran, tapi sebelum daripada waktu-waktu itu, kita menyediakan hati kita. Hati kita ni kita sediakan untuk membaca Al-Quran. Macam mana kita nak sediakan hati kita untuk baca Quran? Sebelum baca Quran, selain daripada kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Selain daripada kita minta pertolongan Allah, jauhkanlah daripada gangguan syaitan. Kita ingat bahawa kita akan mati. Kita mengingatkan bahawa kita akan mati. Sebelum baca Quran, kita ingatkan, sediakan hati kita. Kita rasakan inilah bacaan aku terakhir. Inilah tadabbur aku terakhir. Lepas apa ni, habis mati aku. Lepas baca Quran, ini persiapan. Sebab kita nak Quran tu menyentuh hati kita. Bukan Quran segala kita macam baca buku novel. Kita boleh baca novel Harry Potter. Ada orang minat Harry Potter. Baca novel. Ada orang minat cerita, apalah. Saya pun tak tahu cerita apa yang diminati ramai. Kan, dari sudut novel-novel. Baca novel, tebal ni. Dia boleh duduk dalam novel tu. Boleh baca. Orang yang minat novel, saya pernah tengok orang baca novel. Tebal macam ini dia baca. Boleh baca habis dalam masa 3 jam. Dan bukan saja dia baca 3 jam. Masa diselak-selak tu, mengalir air mata. Dikesani oleh novel tu. Ataupun takut, wajah dia takut. Kan? Daripada baca novel tu, rasa takut. Maknanya dia masuk dalam cerita novel tu. Tapi kita hari ni, kita kata kita nak kembali kepada Al-Quran. Tapi kita tak rasa pun. Tak rasa apa-apa. Tak rasa apa. Sebab tu kita kena mempersiapkan hati kita. Macam mana nak mempersiapkan hati kita? Para ulama menggambarkan. Beberapa orang ulama saya kumpulkanlah. Kata-kata mereka, dia kata, hendaklah kamu mempersiapkan hati kamu sebelum membaca Al-Quran dengan kamu mengingatkan diri kamu bahawa kamu akan mati. Kejap lagi nak mati. Bila kita kejap lagi nak mati, inilah bacaan terakhir. Maka kita baca sungguh-sungguh apa yang Allah nak sebut di situ. Apa yang Allah nak perintahkan. Itu menyiapkan hati. Kemudian kamu mengingati hari kiamat. Maknanya lepas daripada mati akan pergi ke hari akhirat, hari kiamat. Kalau kita tak mati pun, katalah kita tak mati, hari akan kiamat, dunia akan kiamat, maka kita pun habis juga. Maka kita ingat akhirat. Pada masa itu, kita mendekati Al-Quran dengan hati yang bersedia untuk menerima arahan daripada Allah, untuk mendengar cerita-cerita, apa kisah-kisah, apa pengajaran. Maka apabila kita mempersiapkan diri kita dengan kita meluangkan masa sebanyaknya, kemudian kita ada masa yang khusus tentang Al-Quran. Masa khusus tu pula, yang khusus ni, kalau boleh jangan ada gangguan. Jangan ada gangguan. Kita seorang-seorang kita, tak ada orang yang kacau kita, bising-bising. Kita boleh dapat pengajaran. Supaya kita boleh dapat pengajaran fokus. Dan kemudian kita siapkan hati sebelum daripada kita baca. Macam mana nak siapkan hati kita? Kita nak siapkan hati kita dengan kita ingat kita akan mati. Ingat kita akan mati. Jadi sebut, tulis dekat tempat kita kata bookmark Quran tu, tulis. Sesungguhnya kau akan mati selepas baca Quran. Ataupun sesungguhnya
Al-maut sedang menunggu engkau. Di luar rumah. Tulislah macam mana ingatkan mati. Sesungguhnya sakaratul maut itu sakit. Dia tulis letak dekat dalam tempat kita nak baca. Kita punya mushaf tadi yang ada terjemahan ke, kita letak. Jadi bila baca, kita tengok dulu tazkirah. Ingatlah mati. Sebab Al-Quran persiapan akhirat. Kita baca Quran bukan untuk dapat dunia. Allah bagi apa kat dunia? Allah bagi kita dekat dunia ni rezeki yang memang telah dia tetapkan pada kita. Jadi bukan baca Quran untuk dapat dunia, baca Quran untuk dapat akhirat. Maka kita kena ingat, pintu akhirat tu al-maut. Ini persiapan. Jadi kemudian kita menjadikan dia sebagai suatu yang akan menyebabkan kita ini memasuki alam akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 45. Fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Maka oleh itu berilah peringatan dengan Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini memberikan peringatan. Kenapa? Al-Quran ini memberi peringatan kepada orang yang takut akan janji azab Allah. Orang yang takut dengan akhirat. Azab Allah tadi. Murka Allah tadi. Jadi sebab itulah apabila kita kembali kepada Al-Quran, hendaklah kita tenang. Fokus, tenang. Macam kita nak ambil exam, nak ambil peperiksaan, kita fokus, kita tenang. Kemudian jangan kita abaikan walaupun satu kalimah. Satu kalimah pun kita tak abaikan. Kita tengok satu kalimah. Dan kemudian kita menjadikan makna-makna tadi bukan sekadar terjemahan, bukan sekadar tafsir, tetapi kita sandarkan pada diri kita. Tengok Quran, tengok makna tadi, tengok tafsir. Jangan sekadar, ini rupanya makna dia. Ini tafsirnya. Bukan, kita nak sekadar tahu. Tapi kita sandarkan dalam hidup kita. Bila kita baca Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan menjadi sumber kepada orang yang bertakwa. Sumber hidayah kepada orang yang bertakwa. Baik. Jadi bila kita baca satu ayat tu, Zalikal kitab, yang demikian itu kitab ini. Tidak ada keraguan, kita sandarkan diri pada kita. Aku ni yakin tak pada Quran? Kalau aku yakin pada Quran, sejauh mana aku amalkan Quran? Sejauh mana aku berpegang dengan Al-Quran? Sejauh mana aku mendukung Al-Quran? Sejauh mana aku menyampaikan Al-Quran? Jadi, bila kita baca macam itu, barulah Al-Quran itu akan jadi suatu petunjuk, satu hidayah pada kita. Kemudian Allah gambarkan dalam ayat tadi, contohnya tadi, kan? Dia tidak menjadi keraguan kepada dan menjadi sumber kepada orang-orang hidayah kepada orang yang bertakwa. Kan? Tidak ada keraguan menjadi sumber pada orang yang bertakwa. Kekuatan pada orang bertakwa. Jadi kita tengok balik. Mungkin aku tak rasa apa-apa. Baca Quran, hafal Quran, hayati Quran, kita kata menghayati makna dia tadi, tapi tak rasa apa-apa. Mungkinkah aku ni tidak bertakwa? Jadi Allah kata Al-Quran pasti memberi kesan kepada orang bertakwa. Tiba-tiba kita baca, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Jadi, bila kita sandar ke dalam hidup kita, kan, maka pada kita menangis. Menangis, tuan. Menangis kita. Menangis. Kita teringat kasih sayang Allah pada kita. Kita tengok derhakanya kita pada Allah. Menangis kita. Menangis. Kita akan sedih. Akhirnya kita akan janji, Ya Allah, aku akan baiki diri aku. Ya Allah, aku akan baiki. Nampak? Al-Quran jadi sumber kekuatan. Tidak dilepaskan walaupun satu kalimah. Tidak diabaikan walaupun satu kalimah. Kerana ini adalah firman Allah. Ini kita kembali kepada Al-Quran. Ini orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Macam gini cara dia. Dia menghormati Al-Quran. Dia meletakkan nilai yang paling utama pada Al-Quran. Apabila dia melihat sesuatu tu yang ada dalam Quran, dia tengok satu-satu. Dia lekatkan pula. Dia sandarkan pula pada kehidupan harian dia. Macam mana hidup aku hari ini? Macam mana hidup aku sebelum ni? Macam mana hidup aku yang aku plan, yang aku rancang akan datang? Adakah sama dengan kehendak Al-Quran? Inilah yang akan jadi perubah. Kekuatan, inilah dikatakan mukjizat yang mencetuskan iman, mencetuskan amal dan memperkembangkan amalan soleh.
Maka barulah Al-Quran menjadi mukjizat pada kita. Sebab kita tengok, orang kafir pun baca Quran juga. Ada padri baca Quran. Ada orang bukan Islam baca Quran. Dia boleh hurai lagi. Kita tengok dalam parlimen, ada orang Cina. Daripada parti-parti politik, orang bukan Islam. Cina bukan Islam. Kalau Cina Islam, Alhamdulillah. Cina bukan Islam. Baca Quran. Apa yang dia dapat? Dia dapat kepentingan politik dia. Sebab Quran tu menjadi hujah, sokong hujah dia. Itu je. Tapi dalam kehidupan dia, tak dapat apa-apa. Pahala pun tak dapat. Kenapa? Sebab dia tak menjadikan Al-Quran sumber hidayah. Ini kita kata kembali kepada Al-Quran, mestilah mengembalikan diri kita. Bukan setakat kita baca tafsir, baca terjemahan. Tapi kita sandarkan setiap ayat-ayat Al-Quran itu kepada diri kita sehingga memberi kesan kepada jiwa kita. Sedikit demi sedikit. Tak apa, mula-mula mungkin kita baca tak rasa sangat. Kita pergi ayat kedua pula. Pergi ayat kedua tak rasa lagi. Ayat ketiga tak rasa lagi. Habis satu juz tak rasa apa-apa. Tak apa. Hati kita keras. Tapi setiap kita baca tu dia merawat. Sikit. Semua rawasib jahiliyah. Semua karat-karat jahiliyah tu, bila kita baca dengan cara macam ni, karat-karat tu dia akan rawat sikit. Mungkin kita tak mampu beramal lagi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca Quran, kita tak boleh amal, Al-Quran tu akan hujah pada kita. Al-Quran tu akan menjadi penghujah pada kita. Dia akan lawan kita balik di akhirat nanti. Ya Allah, aku dibaca, aku diketahui, aku difahami, tapi dia tak nak buat, dia tak amal. Al-Quran akan jadi pendakwa raya kita. Sebenarnya macam itulah. Tapi dalam kaedah tarbiyah, dalam kaedah kita nak memperkuatkan diri kita, tak apa. Mula-mula baca tak rasa apa-apa, tak apa. Tapi teruskan baca. Maksudnya kita dah baca dengan kaedah yang betul ni, adalah merupakan jalan. Sebab masa itu satu rawatan. Kita baca sikit-sikit. Mungkin kita baca ayat yang ke 20, 30 dalam surah Al-Baqarah, baru kita terasa. Ayat ke-20 apa? Contohnya, macam disebut oleh Yusuf Islam, Kate Steven. Dia baca, biasa je. Tetapi apabila dia baca pada ayat ke berapa, saya tak ingat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Jadi dia tersentak. Sebab dalam Quran tak sebut wahai Arab. Tak sebut wahai orang Islam. Wahai Melayu, tak sebut. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tersentak, tersebut. Sebab Quran tu tuju kat dia. Dia kata ketika aku baca ya ayyuhan nas, ataupun wahai manusia, or mankind, dia kata, Al-Quran is talking to me, dia kata. Al-Quran sedang bercakap dengan aku. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Dia kata, Yusuf Islam tersentuh hati dia. Dia kata itu. Baru dia perasan, Quran ni bukan untuk orang Arab. Quran ni bukan untuk orang Melayu. Orang Islam. Quran ni untuk manusia. Maka baru dia perasan, baru dia akhirnya dia masuk Islam. Baca Quran je. Dia baca Quran, dia masuk Islam. Kita hari ni, baca Quran meningkat tak Islam kita? Meningkat tak iman kita? Jadi sebab itulah kita kena ada kita ada tadabbur tadi. Kita kena tadabbur, kita kena lihat. Jadi matlamat yang paling tinggi dalam Al-Quran sebenarnya ialah apabila dia menambah keimanan kita, menambah kekuatan kita, menambah amal kita, berlaku perubahan, maka barulah dia mencapai pada tahap menjadi mukjizat. Baru dia menjadi satu yang luar biasa. Kalau tak, macam buku Harry Potter kita baca. Macam buku Sang Kancil kita baca. Macam buku Bajet 2021 kita baca. Bajet 2021 kita baca. Baca seronok-seronok gitu je. Tak ada rasa apa-apa. Tidak ada perubahan. Baik. Ya sebab itulah untuk kita lebih memahami bahawa peringkat pertama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, macam mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memproses sahabat-sahabat, membina generasi yang terbaik, dipanggil Jil Quran. Generasi Al-Quran. Jil Quran Farid, Jil Quran yang unik. Satu generasi Al-Quran yang unik ini, dikata apabila di peringkat pembentukan yang pertama sahabat-sahabat dulu, mukjizat Al-Quran lah yang benar-benar telah membawa perubahan
yang mendadak kepada diri mereka. Sehingga mereka hidup. Jadi Al-Quran yang menghidupkan kita, tuan-tuan. Bila kita hari ini jauh daripada Al-Quran, hakikatnya kita belum hidup lagi. Mungkin kita hidup separuh. Separuh hidup. Mungkin kita hidup, suku je kita hidup. Mungkin kita hidup, kan, hampir-hampir, mungkin kita tengah nazak sekarang ni. Nazak. Jadi, Al-Quran yang menghidupkan para sahabat dahulu. Ketika di peringkat awal pembentukan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir zaman pun sama, kita pun sama. Apa yang menyebabkan kita boleh termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin, golongan mendapat hidayah di akhir zaman? Apa yang menyebabkan kita boleh termasuk dalam kelompok yang menang, At-Taifah Al-Mansurah? Kelompok yang kata Rasul tak akan dikalahkan oleh siapa-siapa pun. Tak ada orang boleh mengalahkan Taifah Mansurah. Ini kita akan cerita pada Taifah Mansurah, kita akan cerita kemudian. Hebat, tuan-tuan. Taifah Mansurah ni, dia punya ciri-cirinya hebat. Hebat. Memang tak boleh dikalahkan. InsyaAllah kita akan cerita kemudian. Tapi nak sebut sini, macam mana terbentuknya kekuatan kelompok yang tak akan dikalahkan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak akan dikalahkan. Walaupun mereka sedikit, tak akan dikalahkan. Tidak akan ada orang yang mencercanya, orang yang membuat perancangan jahat pada dia. Tidak akan terkesan. Ini ayat Allah. Dan Rasul SAW pun menyatakan demikian. Kerana mereka mengikuti tarbiyah yang benar. Mereka punya kekuatan yang benar. Kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah. Dan madrasah tarbiyah Rasulullah SAW. Yang pertama sekali, pembentukan sahabat bukan sebab Rasulullah ni pandai bercakap. Walaupun memang baginda sallallahu alaihi wasallam pandai bercakap. Bukan sebab tu. Bukan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam hebat dalam berpidato, hebat berceramah. Walaupun Rasul SAW hebat dalam ceramah, tapi bukan sebab itu. Sebab utama yang membentuk para sahabat ialah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu masuk dalam hati kita. Yang perlu kita rasai menjadi cahaya dalam hati kita. Barulah kita kata kita duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fiz zulumati laisa bi kharijim minha." Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok apa Allah sebut dalam Al-Quran suratul An'am ayat 122. Apa dia sebut? Awaman kana mayyitan fa ahyanahu wa ja'alna lahu nura. Dan adakah orang-orang yang mati, yang hatinya mati kerana tidak beriman, kerana syirik, kerana kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah Allah, dengan hidayah tadi, dengan cahaya, dan kami jadikan baginya cahaya, wa ja'alna lahu nura, maka kami jadikan kepadanya cahaya. Cahaya ni apa, tuan-tuan? Cahaya ni kat mana? Cahaya ni bukan di luar, cahaya yang ada di dalam. Cahaya yang mana dengan cahaya iman itu yang ada di dalam tadi menerangi, menerangi sehingga dia dapat membezakan yang mana al-haq, yang mana batil. Yang mana al-haq, mana batil, dia dapat beza dengan cahaya itu. Maka ia berjalan dengan suluhan cahaya itu. Dia berjalan dengan suluhan iman yang lahir daripada Al-Quran tadi. Dan dalam masyarakat manusia, adakah sama orang-orang yang mendapat cahaya tadi dengan orang-orang yang tinggal dalam gelap gelita? Hatinya gelap gelita. Tidak ada Quran yang hidup dalam hatinya. Gelap gelita yang tidak dapat keluar. Dia tak dapat keluar daripada gelap gelita tadi. Allah tegur kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kalau kita tidak boleh menghidupkan hati kita dengan cahaya Al-Quran, kita tak akan boleh keluar daripada sistem Dajjal. Tidak boleh keluar daripada tipu daya jahiliyah. Tak boleh keluar. Allah sebut dalam Quran, surah Al-An'am. Allah sebut. Adakah sama dengan masyarakat yang tidak ada cahaya tadi? Yang mana tak akan boleh keluar, berjalan. Dia tengok masjid, dia nampak biasa je. Tak ada apa. Tengok masjid dengan tengok tempat disko, sama. Tak rasa apa-apa. Dia tengok orang solat dengan orang tak solat, sama. Dia tak rasa beza. Orang solat ni begini, dia dekat dengan Allah ni, mulia. Orang tak solat ni, ya Allah, Allah tutup hidayah. Dia tak nampak. Dia tak dapat rasa. Jadi Allah tegur. Di manakah cahaya tadi? Cahaya itu datang daripada Al-Quran.
yang Allah berikan kepada para sahabat. Inilah pembentukan awal. Pembentukan awal yang berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat daripada kesabaran mereka berterusan dengan Al-Quran, cahaya itu mula menyinari hidup mereka. Mula-mula dengar satu ayat. Kan? Mula-mula dia dengar satu ayat. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu, Tuhan yang menjadikan orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Mula-mula dengar. Oh. Lepas tu Allah teruskan lagi ayat tu kan. Kalau kamu benar, kamu buatlah satu macam ayat Quran. Satu ayat macam ayat Quran. Satu kalimah macam ayat Quran. Kamu benar, kamu buatlah. Kamu seru semua manusia, jin, semua makhluk seru nak lawan ayat Quran. Kalau kamu benar. Allah cabar. Maksud tersentak. Kan? Bukan saja Allah panggil supaya beribadah. Allah cabar pula. Kalau kamu ni pandai sangat, kamu buat satu ayat macam mana ayat Quran. Lawan. Tak boleh. Jadi dia tersentak. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, sahabat-sahabat ni dengar satu ayat, dia dengar tersentuh hati dia. Dia dengar lagi tersentuh hati dia. Maka setiap kali dia mendengar Al-Quran, setiap kali dia membaca Al-Quran, setiap kali dia tadabbur Al-Quran, menghayati, berfikir, maka setiap kali itu cahaya masuk. Akhirnya dia boleh menyinari hidup dia. Sehinggakan hanya dengan beberapa kalimah Al-Quran yang sempat diambil oleh Sumayyah radhiyallahu anha, Yasir radhiyallahu anhu, hanya dengan beberapa kalimah Al-Quran tak sempurna lagi, tak habis lagi, baru beberapa ayat permulaan di Mekah saja. Dia mendengar ayat cukup untuk dia mempertahankan iman, mempertahankan Islam dengan syahid fi sabilillah. Dengan beberapa ayat Al-Quran duduk dalam hati dia, walaupun masih tak banyak lagi ayat yang turun, peringkat awal, peringkat di Mekah. Dia ditangkap, disiksa, akhirnya disula. Dia mempertahankan iman dia. Dia mempertahankan Islam dia. Hanya dengan beberapa ayat Al-Quran yang dihafal, yang telah menjadi cahaya, yang terang benderang dalam hidup dia, sehingga dia boleh menyuluh kehidupan dia. Dia melihat Abu Jahal, dia melihat Abu Lahab, dia melihat orang musyrikin dalam kegelapan. Dia melihat dia diseksa, teruk, sakit, menangis. Tetapi dia berada dalam keadaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal Ibn Rabah pun sama juga. Diseksa teruk. Berkata seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal," bila dia melihat badan di belakang Bilal. Badan dia bercala-cala seperti terbakar. Bilal dia letak di atas padang pasir. Dalam keadaan tidak ada pakaian semua. Dia letak di padang pasir. Panas terik, terbakar belakang ni, terbakar. Dia punya kulit dia mengerutu. Terbakar, melecur. Jadi bila sahabat tengok, menangis. "Ya Bilal, ketika engkau bersama Rasul di Mekah, engkau berhadapan keadaan ini, tentulah engkau dekat dengan Allah." Ini sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Madinah, jealous tengok bagaimana sahabat-sahabat Muhajirin berhadapan dengan kesusahan. Mereka sampai peringkat, "Ya Bilal." Maka Bilal senyum, dia kata, "Sesungguhnya semua itu rahmat Allah. Kita hari ini tuan-tuan tak ada secarit pun luka nak dapat Islam. Tetapi kita jauh. Sebab itulah kita jauh daripada Al-Quran." Jadi sebab itu di sini tuan-tuan, berkat kesabaran, kita kena sabar. Dengan Al-Quran kita kena sabar kerana kita nak mendapatkan cahaya dalam kehidupan dia. Jadi mungkin kita mengatakan bahawa sahabat-sahabat dulu, mereka hidup dalam tarbiyah, boleh menghayati Al-Quran sebab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Mungkin setengah orang cakap macam itu. Kalau benarlah itulah sebabnya, maka sudah tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimatikan, tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bukan tubuh badan Rasulullah SAW yang sebenarnya menjadi sumber hidayah, sumber kekuatan. Tetapi yang sebenarnya adalah Al-Quran. Yang Allah jamin peliharanya. Pemeliharaan Allah ke atas Al-Quran sampai bila-bila. Allah jamin. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmatullah, kita nak kena bersama-sama dengan Al-Quran. Allah menggambarkan tentang Al-Quran ni tuan-tuan. Hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan. Lau anzalna hazal Quran
ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya Allah menurunkan Al-Quran, sekiranya kami menurunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Tentu kamu akan melihat gunung itu khasyuk, tunduk, pecah, belah kerana takut kepada Allah. Watilkal amsal, itulah perbandingan, mencontoh, misal yang kami kemukakan kepada manusia, kepada kita supaya kita berfikir. Maknanya digambarkan dekat sini bagaimana sebenarnya yang paling penting dalam tarbiyah bukanlah tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting ialah Al-Quran itu sendiri. Kekuatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran boleh meruntuhkan gunung. Hanya dengan diturunkan kepada gunung. Gunung runtuh, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, apabila Al-Quran cahayanya masuk dalam hati kita, kita mula bersama dengan Al-Quran. Maka pada ketika itu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya-cahaya kekufuran, cahaya-cahaya ego sombong, cahaya kegelapan, kesombongan kita, kegelapan dosa kita, kegelapan jahiliah, semua kegelapan yang ada di dalam hati tadi akan dibakar, akan diruntuhkan oleh cahaya Al-Quran. Sebab tu kenapa kita hari ini tak boleh buang ego kita, tak boleh buang panas baran kita, tak boleh buang kelemahan kita, tak boleh buang kekurangan kita, keaiban kita, kerana cahaya Al-Quran belum masuk dalam hati kita untuk meruntuhkan segala kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati kita. Hati kita masih gelap. Sebab itu kita masih sayang dengan dosa kita. Masih redha dengan kelemahan kita. Kita ingat kita dah berdakwah. Setengah orang dah berdakwah dah. Setengah orang dah berdakwah dah. Maka dia ingat dah okey dah berdakwah. Tapi rupa-rupanya dakwahnya sekadar melepaskan batuk di tangga. Tak ada kesan, tak ada kekuatan. Dan dia redha dengan kelemahan dia. Sekali dakwah dapat berapa banyak duit agaknya. Dia dah kata okey dah. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Al-Quran belum masuk dalam hati kita. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, satu contoh yang besar yang jelas saya nak sebutkan pada pagi ini. Ialah bagaimana yang berlaku kepada penduduk di Madinah. Ini kita nak kembali balik kepada generasi awalun. Generasi yang awal. Orang muhajirin, orang ansar. Ini adalah contoh terbaik untuk membentuk al-mahdiyin di akhir zaman. Kita tengok macam mana. Maka selepas daripada Bai'ah Al-Aqabah, selepas daripada beberapa orang daripada Madinah datang bertemu Rasulullah SAW, berjanji setia, ya Rasulullah, beriman, ya Rasulullah, hajat kepada dakwah, antarlah siapa-siapa yang boleh membantu kami di Madinah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menghantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Yathrib, ke Madinah. Apa yang dibawa oleh Mus'ab? Mus'ab bawa apa? Mus'ab bukan bawa ketokohan dia. Mus'ab ni, sebab tu tuan-tuan, kalau orang ada nama Mus'ab ni, kalau betul-betul dia menghayati nama Mus'ab bin Umair, Mus'ab ni dia petah berpidato. Dia petah berpidato. Dia kalau dia bercakap, orang mesti boleh yakin, insya-Allah. Dia pandai bercakap, Mus'ab ni. Kelebihan sahabat ni, dia pandai bercakap. Bukan saja pandai bercakap, dia seorang yang boleh meyakinkan orang. Tapi bukan itu yang dibawa. Bukan itu yang dibawa. Rasul SAW membekalkan dia Al-Quran. Al-Quran yang dapat setakat mana yang didapat daripada ayat-ayat yang turun kepada baginda Rasul dan sahabat-sahabat tadi, maka dibawa ke Madinah. Sampaikan Al-Quran. Maka dia kata, hati penduduk Madinah mula dimasuki cahaya iman. Rasulullah tak ada pun. Rasulullah di Mekah. Mus'ab pergi dulu. Maka hati penduduk-penduduk di Madinah mula dimasuki cahaya iman yang terang benderang sehingga mengubah gambaran dan perhatian kehidupan mereka. Jadi hati-hati mereka berubah dengan sebab Al-Quran. Itu tarbiyah Al-Quran. Mus'ab cuma cakap Al-Quran je, bacakan Al-Quran je. Kemudian berbincang-bincang tentang makna-makna Al-Quran, macam mana nak menghayatinya, sehingga cahaya masuk dalam hati mereka, terang benderang, sehingga mengubah kehidupan mereka. Mereka berperang. Al-Quran menyatukan mereka daripada berpecah. Nampak? Di kalangan mereka ada berperang. Tribe ni, Aus dan Khazraj, berperang. Lama berperang. Tetapi
Al-Quran menyatukan mereka. Dan kemudian mereka bersatu di atas satu kalimah. Dan mereka berpegang dengan tali Allah. Mereka berpegang dengan Al-Quran. Dan sebahagian mereka akhirnya proses Al-Quran yang dibawa oleh Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu itu telah mengubah kehidupan mereka. Menjadi manusia yang martabat tinggi. Apa martabat tingginya? Iaitu yang mengagumkan sehingga mereka sanggup berkorban dan melakukan isar. Isar ni apa? Mengutamakan sahabat. Semua berlaku sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana bila Rasulullah SAW berhijrah, sahabat-sahabat Muhajirin berhijrah pergi ke Mekah, ke Madinah, maka pada ketika itu kita mendengar sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni sanggup berkorban. Sanggup berkorban, memberikan apa saja bagi kepada orang-orang Muhajirin. Walaupun mereka miskin, mereka perlukan, mereka utamakan sahabat dia. Daripada mana datang al-isar tadi, ataupun sifat suka memberi, membantu, mengutamakan sahabat dia, berkorban? Daripada tarbiyah Al-Quran Mus'ab bin Umair sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertolongan dan isar itu seperti memberi tempat tinggal, harta benda, memberi makanan, walaupun mereka sendiri fakir. Mereka sendiri memerlukan. Bukan kata orang Ansar ni bila dia tolong sahabat-sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah, yang datang ke Madinah tu dia orang kaya-kaya. Bukan. Allah SWT merakamkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 apa Allah SWT menggambarkan kepada kita tuan-tuan. Ayat ini menyentuh hati kita. Ini Allah nak sebut pada kita mereka yang berkorban, golongan Ansar yang berkorban kerana mereka mendapat tarbiyah Quran. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar, dengar tuan-tuan, ni tarbiyah Quran. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah, serta mereka beriman sebelum itu, maknanya mereka beriman sebelum peristiwa hijrah. Mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dia melihat sahabat-sahabat yang Muhajirin datang. Mereka sayang, mereka kasih kepada sahabat-sahabat yang datang walaupun tak pernah kenal, tuan-tuan. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah mereka berikan kepada orang yang berhijrah. Bila dia dah bagi, apa yang dibagi itu, dia tak terfikir pun nak balik. Tak ada. Dia memang bagi sungguh. Ada yang bagi hartanya, ada yang bagi tanahnya, ada yang bagi rumah, ada yang bagi isteri, ada 4 isteri. Dia pilih mana satu engkau nak. Sampai begitu, tuan-tuan. Maka dia berkata, mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah lebih daripada mereka sendiri. Al-Isar. Mereka melakukan suatu yang pengorbanan yang hebat. Lebih utamakan yang Muhajirin. Lebih daripada mereka mengutamakan diri mereka. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Sekalipun mereka hajat kepada tanah, hajat kepada harta, hajat kepada rumah, hajat kepada apa yang mereka hadiahkan, yang mereka berikan kepada sahabat-sahabat ini. Mereka fakir. Sebahagian mereka tak ada makanan. Mereka bagi makanan. Mereka tak makan, tuan-tuan. Bila Rasul SAW dah mensaudarakan orang Ansar dan Muhajirin, dah bersaudara dah. Maka ketika itu dia kata, aku ada tanah sekian-sekian, kau ambil lah. Kau ambil yang mana satu kau nak. Mari Syahni diajak pergi datang ke rumah dia. Maka dia hidang makanan. Dia tak makan, tuan-tuan. Dia tak makan. Sahabat-sahabat Muhajirin dibagi makan. Maka dia kata mereka memberikan, mengutamakan sahabat lebih daripada diri sendiri sekalipun mereka dalam kekurangan dan amat berhajat. Mereka fakir, tapi mereka bagi. Mereka miskin, tapi mereka bagi. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah ceritakan kisah kaum Ansar. Bagaimana mereka sanggup berkorban kepada orang Muhajirin yang tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Tapi bila Rasul SAW
mempersaudarakan mereka sama-sama sebagai saudara dalam Islam. Mereka menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang yang telah beriman kuat di zaman kita ni, tuan-tuan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka mereka itulah orang yang berjaya. Mereka lah orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, dan nak sebut kat sini, itulah tarbiyah Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Sebab tu Al-Quran, kita nak mendekatinya sampai timbul cahaya dalam hati kita. Apa tanda cahaya, tuan-tuan? Apa tanda cahaya tu? Cahaya iman tadi. Kita mula merasa nikmat bersama Al-Quran. Kita rasa seronok bersama Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, hati kita tersentuh. Kita menangis. Kita baca Al-Quran, hati kita tersentuh. Kita mempertingkatkan amalan kita. Kita baca Al-Quran, hati kita tersentuh. Kita tidak terberdaya dengan dunia dan segala tipu daya dia. Itu maknanya baca Quran ni bukan sekadar dapat pahala. Memang pahala Allah bagi. Allah akan bagi pahala, tuan-tuan. Jangan risau. Yang ini memang Allah bagi. Tetapi sebenarnya yang lebih penting, sejauh mana nilai Al-Quran itu membina kekuatan kita. Inilah kelompok disebutkan sebagai Al-Mahdiyin. Kelompok yang disebutkan sebagai Taifah Mansura. Kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta 10 minit lagi, tuan-tuan. Apa makna menyibukkan diri dengan Al-Quran? Sebab itu, tuan-tuan, kita nak kena sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Semalam saya sebut, kita kena kembali kepada Al-Quran. Hari ini kita nak sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Apa makna sibukkan diri dengan Al-Quran? Maka untuk kita memahami bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia peringkat awal pembentukan, dia peringkat awal tarbiyah Rasul kepada sahabat-sahabat, mereka telah menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Jadi perkara pertama yang mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Macam mana cara menyibukkan diri dengan Al-Quran bagi kita sekarang ini? Iaitu setelah kita lihat bagaimana mereka menerima mukjizat tadi, iaitu yang pertama, kita kena belajar baca. Belajar baca dengan betul. Yang pertama sekali kena belajar baca lah. Kena tahu baca. Kalau tak tahu baca. Tapi hari ini masalah kita, tuan-tuan, kita belajar baca dah 10 tahun kita belajar baca. Tak habis-habis. Sebenarnya dah boleh baca. Cuma kita nak taranum pula, nak bagi sedap. Tak salah nak taranum, tuan-tuan. Tetapi dah 10 tahun duk taranum tak habis-habis. Pengajaran tak dapat, taranum tak dapat. Boleh belajar. Tapi itu di peringkat awal. Yang penting boleh baca. Boleh baca. Jadi kita belajarlah baca. Kalau tak boleh baca pun tak apa, tengok makna dulu mula-mula baik. Jadi maksudnya yang pertama sekali kita belajar Al-Quran. Belajar bacalah. Kalau boleh baca. Kalau tak boleh baca, belajar baca. Tak boleh baca Arab, baca dia punya terjemahan. Tak apa. Tapi belajar baca. Baca yang Arab dululah. Kemudian, bagaimana yang digambarkan oleh Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas berkata bahawa ungkapan yang bacaan yang benar ialah dengan baca, kita baca bukan ikut-ikut. Jadi kita kena bacalah. Kalau boleh belajar baca. Itu nombor satu. Manakala nilai Al-Quran, yang dikata nilai Al-Quran namanya, macam mana Al-Quran boleh menjadi mukjizat kepada kita. Al-Quran boleh menjadi mukjizat kepada kita. Ialah dikata apabila dia boleh membentuk perubahan. Bila Al-Quran membentuk perubahan dalam diri kita, hidup kita, barulah mukjizat tu berlaku pada diri kita. Dan bagaimana kita nak melakukan perubahan tadi? Dengan kita memahami, kita menghayati, kita faham, kita menghayati setiap makna kalimah, setiap kalimah yang ada dalam Al-Quran. Dan kita beramal dengan segala tuntutannya. Jadi ketika mana nilai Al-Quran menjadi mukjizat kepada seseorang? Apabila dia mula memahami, menghayati kalimah-kalimah tadi dan dia melaksanakan amalan dan tuntutannya. Sebab tu kita dengar apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin. Dia kata apa? Janganlah kamu terpedaya dengan orang yang membaca Al-Quran.
Kerana ia adalah ungkapan yang sering kita ungkapkan. Jangan kamu terpedaya, dia baca sedap, dia baca Quran. Jangan setakat baca Quran. Tetapi kata Sayyidina Umar, lihatlah, tengoklah apakah mereka beramal dengannya. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, jangan terpedaya dengan orang yang nampak baca sedap, hebat tajwidnya, suaranya sedap. Jangan terpedaya dengan bacaan dia. Sebab itu benda yang biasa orang cakap. Tetapi tengok amal dia. Kalau dia beramal dengan apa yang dibaca, dia beramal dengan apa yang dalam Quran tadi, maka itulah sebenarnya orang yang hidup bersama Quran. Jadi sebab itulah kita tengok pula apa yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Satu ketika dalam satu asar diceritakan oleh Abi Zabi rahimallah, ni tabi'in. Seorang saleh tabi'in. Dia ni selalu mengikut Abdullah bin Abbas, anak murid Abdullah bin Abbas. Maka dia kata, aku pernah berjuang bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia ni seorang tabi'in, Abi Zabi. Dia kata apa? Beliau sering sentiasa bertahajud. Jadi Abdullah bin Abbas tiap-tiap malam bertahajud. Ini sahabat, tiap-tiap malam bertahajud. Tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi. Bila seseorang tu bertahajud, kita nampak sahabat-sahabat bertahajud, sebab sahabat-sahabat tu baca Quran, sahabat-sahabat tu solat, puasa, kita jangan samakan macam kita. Kita tahajud juga, tapi tahajud kita sekali-sekali jadi, sekali-sekali tak jadi. Sekali-sekali khusyuk, sekali-sekali tak khusyuk. Sekali-sekali jadi, banyak kali tak jadi. Kita kan. Kenapa? Mereka boleh istiqamah. Salah satu cahaya Quran tadi. Yang kedua, mereka memang sayang. Memang seronok. Tahajud ni seronok, bukan beban. Puasa seronok, bukan beban. Sembahyang seronok, bukan. Dia tidak jadi beban. Jadi satu yang menyeronokkan, satu nikmat. Sebab tu dia boleh istiqamah. Maka dikata oleh Abi Zabi, dikata, aku melihat Ibnu Abbas sentiasa bertahajud di waktu malam. Dan kemudian beliau akan baca satu ayat Al-Quran. Kemudian dia akan diam panjang. Jadi Abdullah bin Abbas ni, antara orang yang digambarkan Rasulullah SAW, sahabat antara orang yang ilmu yang banyak di kalangan sahabat. Bila dia baca satu ayat, dia diam. Panjang dia diam. Lepas tu dia pun sambung balik ayat kedua. Ayat ketiga dia diam. Ayat ketiga dia diam. Jadi aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Dan dia kata apa? Maka tanya, kenapakah kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa baca diam? Baca diam. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kerana bila aku baca, aku akan berfikir, aku akan bertakwil, aku akan meneliti maknanya. Kemudian aku akan tadabbur, aku akan melihat bagaimana kaitan dengan hidup aku. Jadi maknanya bila dibaca, dia tadabbur. Dibaca, dia tadabbur. Ya, sebab itulah digambarkan oleh salah seorang daripada sahabiah Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Ketika Ibad bin Amzah, dia seorang tabi'in juga, dia masuk jumpa dengan Sayyidatina Asma. Dia tengok Sayyidatina sedang baca Quran. Maka ketika itu dia membaca famanallahu alaina wa waqana azab as-samum. Maka Allah mengurniakan rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka. Jadi bila dia tengok Asma ni tengah radhiyallahu anha tengah baca Quran, dia keluarlah sekejap, pergi pasar beli-beli barang semua sekali. Patah balik tengok, masih lagi dia baca Quran lagi. Tak habis. Dia duduk fikir ayat tu. Baik, jadi sebab itulah bila kita kata menyibukkan diri dengan Al-Quran, maknanya apa? Tidak lain. Maksudnya ialah tadabbur. Tadabbur. Maknanya kita berfikir. Inilah hakikat golongan-golongan para sahabat dahulu. Bila kata menyibukkan diri dengan Al-Quran, mereka sibukkan dengan bertadabbur, berfikir. Sehinggalah Al-Quran itu memberi kesan kepada kehidupan mereka. Jadi bukanlah dikatakan menyibukkan diri dengan Al-Quran sekadar memperbanyakkan bacaan. Kita banyak baca tapi tidak berfikir, tidak menggunakan akal. Maka yang dikatakan menyibukkan diri dengan Al-Quran ialah kita membaca, kita mempergunakan akal untuk memahami makna dan kita menggerakkan hati kita. Hati kita ni kita sentuh untuk faham, untuk merasai. Maka sebab itulah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Ketika didatangi oleh tabi'in, ada tabi'in datang kepada dia, berkata kepada Sayyidatina Aisyah, dia kata ramai mereka ni baca Quran pada satu malam sampai 2-3 kali khatam. Satu malam baca Quran boleh khatam 2-3 kali.
Maka Sayyidatina Aisyah berkata, mereka hanya membaca dan belum benar-benar membaca. Belum baca lagi lah. Baru tengok-tengok, baru scan, belum membaca. Dahulu, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangun sepanjang malam. Lalu baginda membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Maka apabila sampai pada ayat-ayat berupa kabar gembira, baginda akan berdoa kepada Allah mengharapkan kegembiraan itu. Dan apabila sampai kepada ayat berupa ketakutan dan ancaman, maka baginda akan berdoa mohon dijauhkan. Maknanya bila Rasul baca ayat-ayat kabar gembira, berita gembira, Rasulullah berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kegembiraan ini. Bila Allah memberikan tahu tentang ayat-ayat ancaman yang berupa perkara-perkara yang menakutkan, maka Allah Rasulullah akan berdoa minta supaya dijauhkan. Maka ketika itulah kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh membaca. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, saya nak simpulkan di sini sebagai kita nak kata macam mana kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, maknanya kita tadabbur. Kita peruntukkan masa, kita luangkan masa yang sunyi, bersunyi-sunyi dengan Al-Quran untuk bersama dengan Allah, dan kemudian kita sediakan hati kita mengerti kematian, mengerti hari akhirat, dan kemudian kita tadabbur. Dan tadabbur itu macam mana kita nak tahu bahawa Al-Quran sudah mula menyentuh hati kita. Al-Quran sudah mula kita kata bercahaya. Cahaya Al-Quran sudah mula masuk dalam hati kita. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Iaitu apabila kita mula merasai pancaran nikmat iman. Sehingga timbul perasaan halawah, rasa manis, lazat bersama Al-Quran. Kita rasa seronok dengan Al-Quran. Kita rasa seronok dengan Al-Quran. Rasa nikmat dengan Al-Quran. Hati kita menjadi tenang. Bila baca Quran, hati kita tenang. Bila baca Quran, hati kita kuat. Bila baca Quran, hati kita boleh tersentuh. Fokus. Maka ketika itulah kita melihat sesungguhnya apabila seseorang telah mula merasai kelazatan iman melalui Al-Quran, maka inilah perkara yang akan menyebabkan dia sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, sibuk bersama Al-Quran, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepada dia kekuatan, dan kekuatan itu beristiqamah sehinggalah di akhir hayat dia dengan husnul khatimah. Itulah insya-Allah tuan-tuan peringatan untuk hari ini. Saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita mendekati tarbiyah Rasulullah SAW sebagai bekalan di akhir zaman untuk mereka yang nak duduk dalam taifah mansura, mereka yang mau bersama-sama dengan al-mahdiyin. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya akan cerita malam ni nanti. Malam ni saya akan cerita bagaimana hari ni orang berfikir tentang nak duduk dekat kawasan luar bandar, kawasan kampung, kawasan gunung, kawasan hutan. Tuan-tuan, saya sebut sini, memang ada hadis-hadis berkenaan itu. Tetapi apabila Rasul SAW menyebut tentang itu, kita pergi ke sana bukan sebab kita takut. Bukan sebab takut. Takut dengan Dajjal, bukan. Bukan sebab takut dengan Dajjal. Kita melarikan diri, bukan. Tetapi hakikatnya kita berpindah itu untuk membina kekuatan, bukan sebab takut. Bukan. Tapi kadang-kadang kita fikir macam setengah-setengah jadi bisnes pula. Jadi bisnes pula. Sebab itu insya-Allah saya akan sentuh malam ni nanti dalam perbincangan kita malam ni solusi akhir zaman. Siapa yang boleh ada kelapangan boleh sama-sama pukul 9.30 malam ni insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan barakah dalam pertemuan kita. Kita doalah supaya kita diberikan kekuatan dan cahaya Al-Quran dalam hidup kita. Tuan-tuan, mulai daripada saat ini, assignment kita ialah kita nak sama-sama melatih diri kita tadabbur Quran dalam sehari 2 hari ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan itu, cahaya itu, Allah pilih kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وألمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على سعادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية
وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kuliah duha kita insya-Allah akan sambung hari Isnin atau Selasa insya-Allah. Saya akan bagi mesej. Sabtu Ahad ni tak ada insya-Allah. Malam ni kita ada kuliah, tolong sampaikan, minta tolong viralkan apa yang kita bincang-bincangkan, mudah-mudahan orang lain akan dapat sama-sama manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.